Kini kami berada di Rumah Merdeka Aminah di Kampung Moten, Melaka. Assalamualaikum, nama saya Sri Nur Elisa Amjad Azman. Saya Ili Nur Afina binti Rosli. Saya Nurul Aina binti Muhammad Ainan. Hai, saya Nurul Hashim binti Ibrahim. Hai, saya Nurul Aina binti Alias. Hai, saya Wan Hamidah binti Ibrahim. Kampung Moten merupakan sebuah perkampungan yang unik dan memiliki keistimewaan tersendiri. Hal ini kerana kampung ini masih lagi memiliki dan memelihara identiti Melayu walaupun sudah melewati beberapa zaman dan generasi. Kampung Moten menyimpan khazanah Melayu Melaka yang berusia berabad lamanya dan dijuluki Museum Hidup kerana penduduknya masih mengamalkan cara hidup yang tidak berubah serta mempamerkan keunikan reka bentuk rumah mereka. Kampung Moten juga disebut dengan jolokan Kampung Baru terletak di suatu sudut seolah-olah terpencil di Bandar Melaka. Kampung ini terletak di tengah-tengah kota Bandaraya Melaka yang dikelilingi Sungai Melaka. Kampung Moten merupakan kampung yang diduduki 100% orang Melayu dan mempunyai keluasan 5.02 hektar dengan jumlah penduduk seramai 600 orang. Sebelum pembukaan Kampung Moten secara rasmi, terdapat beberapa peristiwa penting yang berlaku iaitu rancangan pembinaan Pasar Besar Melaka di Kampung Johol atau dikenali sebagai Kampung Jawa pada tahun 1922 dalam rangka pembangunan bandar telah mendorong British mendirikan sebuah pasar di tapak kampung tersebut. Hal ini menyebabkan penduduk kampung telah diarahkan untuk berpindah ke tempat lain. Justeru, penduduk Kampung Johol telah mencari suatu tempat baharu iaitu di kawasan tanah yang dimiliki oleh Encik Abdullah bin Ma'ruf dan Pak Khalil yang dirasakan sesuai untuk dijadikan penempatan. Walau bagaimanapun, masalah pembelian tanah timbul apabila tuan tanah tidak mahu menjualnya. Jadi, dua orang wakil daripada penduduk tersebut iaitu Demang Haji Abdullah Ghani dan Datuk Othman telah meminta bantuan kepada pihak British. Hasil perundingan bersama Frederick Joseph Moten iaitu pesuruhjaya tanah, para penduduk berjaya mendapatkan pinjaman wang sejumlah RM10,000 untuk harga belian tanah. Lembaga kampung telah ditubuhkan pada tahun 1923 dengan melantik Datuk Othman bin Haji Muhammad Noor sebagai ketua kampung. Beberapa nama telah dicadangkan seperti Kampung Bunga Raya, Kampung Tanjung Bunga dan Kampung Moten. Akhirnya, nama Kampung Moten telah dipilih sempena nama JF Moten. Justeru, penubuhan Kampung Moten ini telah membuka satu lembaran baru dalam warisan negara, khususnya identiti Melayu, melalui sejarah perkembangan perkampungan tersebut merentasi zaman. Selanjutnya, Rumah Merdeka Aminah akan disingkap menerusi sorotan dokumentari ini. Berikut adalah latar belakang Rumah Merdeka Aminah. Dikala menikmati keindahan suasana Kampung Moten, sebuah rumah kelihatan lebih menonjol dengan lukisan jalur gemilang terpampang di bahagian bumbung beserta tulisan Merdeka. Pemilik kediaman tradisional dengan dekorasi dan landscape penuh semangat patriotisme tersebut, Puan Aminah Abu Bakar, 70 tahun, berkongsi semangat yang diwarisi dari arwah ibunya sejak 12 tahun yang lalu. Beliau merupakan generasi yang keempat dalam meneruskan legasi Rumah Merdeka ini. Secara umumnya, rumah ini telah dibina pada tahun 1945 lagi. Pemilik Rumah Merdeka ini berkata pada setiap tahun kediamannya menjadi tumpuan pelancong yang teruja dengan hiasan bendera pelbagai saiz sempena bulan kemerdekaan. Menurut beliau, arwah ibu yang memulakan dahulu kerana beliau suka akan menghias rumah dengan pelbagai bendera setiap kali masuk bulan Ogos. Beliau bersama adik-beradik yang lain akan membantu ibu dan lama-kelamaan terbit minat yang sama. Beliau juga mengakui tidak kekok untuk meneruskan usaha ibunya. Apatah lagi, rumah tradisi ini dianggap antara ikon pelancongan di Melaka.
Beliau akan menghias kediamannya yang diberi nama Rumah Merdeka dengan kira-kira 100 jalur gemilang pelbagai saiz dan membasuh bahagian bumbung rumah yang dicat menjadi jalur gemilang. Menurut beliau lagi, jalur gemilang yang berukuran 10 meter panjang dan 4 meter lebar di bahagian bumbung rumah dicat oleh adiknya Muhammad Abu Bakar 60 tahun pada 12 tahun yang lepas, akan dicuci pada Januari dan Julai setiap tahun bagi memastikan warna bendera yang terdapat di bumbung itu kekal bersinar. Beliau dan adiknya juga mendirikan papan tanda merdeka di bumbung bahagian tangga pintu masuk bagi menandakan inilah dia Rumah Merdeka. Dan kebiasaannya, selepas membasuh bumbung pada bulan Januari atau Julai, Muhammad Abu Bakar akan mengecat semula jalur gemilang di bumbung tersebut dengan lapisan baharu dengan kos kira-kira RM500. Selain itu, juara ubi rebus dan sambal ikan bilis adalah hidangan rutin yang akan disediakan Aminah untuk keluarganya ketika sambutan Hari Kebangsaan pada setiap tahun. Aminah berkata, makanan itu disediakan bagi mengimbau kembali kenangan masyarakat terdahulu yang menjadikan ubi rebus sebagai pengganti nasi, berikutan kesukaran untuk mendapatkan makanan lain terutamanya ketika zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Aminah juga berkata, hampir 48 tahun beliau setia menghidangkan makanan itu kepada keluarganya sambil menceritakan kepayahan hidup orang terdahulu yang terpaksa merebus ubi menggunakan dapur kayu api dalam masa yang sama bagi memastikan ia direbus dengan empuk berbanding dapur gas sekarang. Dikatakan Muhammad Abu Bakar mendapat idea mengecat bumbung dengan jalur gemilang selepas melihat seorang warga Jerman mengecat bendera negaranya pada bahagian rumahnya sempena Piala Dunia 2006. Pada 2007 pula, Muhammad Abu Bakar menghasilkan bendera itu dengan kos kira-kira RM1,200 untuk membeli cat dan peralatannya. Seterusnya, kita akan beralih kepada penerangan berkaitan struktur dan susun atur ruang Rumah Bendera Malaysia. Terima kasih kepada saudari Aina Ainal. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian struktur Rumah Bumbung Bendera Malaysia. Dalam video dokumentari ini, saya akan menerangkan tentang struktur tangga, bumbung, tiang, pintu, bendol dan tingkap. Ciri paling ketara yang menjadikan rumah warisan Melaka ini berbeza dan istimewa berbanding dengan rumah-rumah tradisional di negeri lain adalah tangganya yang diperbuat daripada simen beserta hiasan jubin yang mengindahkan lagi bentuk tangga tersebut dan ia dikenali sebagai tangga batu. Di sebalik tangga batu ini terdapat sejarah terdahulu yang diceritakan sendiri oleh tuan rumah iaitu Puan Haja Aminah. Beliau menyatakan bahawa dahulu tangga dibina daripada kayu sahaja. Namun apabila berlaku banjir besar sekitar tahun 1970-an, tangga yang telah rosak digantikan dengan tangga batu supaya lebih kukuh. Kebiasaannya tangga batu ini mempunyai bilangan anak tangga yang ganjil. Untuk pengetahuan anda, tangga yang dibina dengan bilangan ganjil mempunyai falsafah Islam yang tersendiri. Pasti anda terfikir mengapa bilangan anak tangga rumah Melayu adalah ganjil. Ini kerana apabila seseorang melangkah bermula dengan kaki kanan pada setiap anak tangga, kaki yang akan terus masuk ke dalam rumah juga secara automatik jatuh pada kaki kanan. Selain itu, apabila melihat reka bentuk tangga rumah yang melengkung dan lebar, seolah-olah menggambarkan tangan dan senyuman pemilik rumah yang mengalu-alukan kedatangan tetamu atau pengunjung ke rumahnya. Maka di sini kita dapat lihat bagaimana orang Melayu berfikir secara jauh dan kreatif dalam pembinaan struktur tangga. Seterusnya, struktur bumbung Rumah Bendera Malaysia milik Puan Haja Aminah merupakan tarikan utama pelancong. Rumah Melaka tergolong dalam jenis rumah Melayu bumbung panjang di mana tulang perabungnya lurus mendatar dan letaknya memanjang rumah. Di muka tepi dindingnya boleh dipasang tebal layar. Tutup bumbungnya adalah dari jenis lipat kajang. Kecuraman bumbung adalah sederhana iaitu antara 50 darjah hingga 60 darjah. Reka bentuk bumbung ini dapat memudahkan pergerakan air hujan yang turun membasahi bumi serta berpotensi menyejukkan rumah melalui aliran udara keluar masuk. Di bawah tutup bumbung yang berlipat kajang tersembunyi ruang khas yang dinamakan loteng. Struktur bumbung terdiri daripada kayu alang, tunjak langit, kayu kasau, tulang perabung dan juga atap yang diperbuat daripada daun nipah atau rumbia.
kesan pengaruh luar yang datang kemudian menyebabkan rumah ini menggunakan zinc. Tambahan itu, rumah ini mempunyai keunikan tersendiri kerana bumbung rumah dihiasi dengan lukisan bendera yang sangat besar. Disebabkan itulah nama rumah ini dipanggil Rumah Bumbung Malaysia. Lukisan bendera ini bertujuan memupuk semangat patriotik dalam diri penghuni serta siapa saja yang melihatnya. Oleh itu, pembinaan bumbung rumah amat penting untuk memastikan penghuni dapat tinggal dalam keadaan selesa melalui sistem pengudaraan yang baik serta terlindung daripada ancaman cuaca panas dan hujan. Seterusnya ialah struktur tiang seri. Kebanyakan rumah tradisional Melayu pada zaman dahulu mempunyai sebatang tiang yang dipanggil tiang seri. Kedudukannya biasanya di tengah rumah. Ia tidak berdinding dan memerlukan tongkat utama untuk menyokong kedudukan rumah. Kebiasaannya, bahan pembuatan tiang seri diambil daripada sebatang pokok yang keras seperti cengal dan balau. Tiang ini memang istimewa berbanding tiang yang lain kerana merupakan keunikan dalam seni bina rumah Melayu. Mengikut kepercayaan masyarakat Melayu dahulu, kewujudan tiang seri bertujuan untuk menjaga keselamatan dan juga bertindak sebagai perisai daripada gangguan jahat. Kepercayaan masyarakat Melayu dahulu yang kuat berpegang pada kepercayaan hurafat menyebabkan mereka sanggup melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Maka kita dapat lihat bahawa pembinaan tiang seri sebelum mendirikan sesebuah rumah di satu kawasan merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu kerana mereka tahu bahawa manusia hidup berkongsi kawasan dengan makhluk alam gaib. Dapat disimpulkan bahawa kepercayaan ini dianggap cara untuk menghormati kehidupan makhluk halus dengan meminta izin serta tidak mengganggu ketenteraman mereka. Cara untuk menghormati kehidupan makhluk halus dengan meminta izin serta tidak mengganggu ketenteraman mereka. Struktur tiang juga merupakan elemen penting dalam pembinaan rumah Melayu tradisional. Menurut Puan Haja Aminah, kayu tiang dipilih daripada jenis yang baik supaya tidak mudah dirosakkan serangga. Biasanya, tiang rumah diperbuat daripada kayu kempas, cengal, merbau atau daman laut. Tiang dilapik dengan batu alas, sementara struktur penting pada bahagian penggalan tiang adalah kayu rasuk dan gelegar. Kayu rasuk dikenali sebagai rasuk panjang dan rasuk pendek. Seterusnya, kayu yang panjang dihubungkan dari tiang ke tiang melalui lubang pada tiang. Penggalan tiang juga mempunyai kayu gelegar yang disusun berbaris di atas rasuk panjang. Cara susunan adalah melintang atas rasuk pendek. Di atas rasuk pendek dan gelegar itulah disusun papan lantai. Berdasarkan kajian, rumah berdiri Malaysia ini dikategorikan sebagai rumah tiga senandung kerana terdiri daripada komponen rumah ibu, rumah tengah dan rumah dapur dengan jumlah tiangnya ialah 16 batang. Seterusnya ialah struktur pintu. Pintu adalah apat penting bagi menutup ruang sesuatu kawasan daripada dilihat secara terus. Berdasarkan kajian, terdapat 3 pintu utama yang dibina, iaitu pintu hadapan rumah, pintu di bahagian ruang selang dan juga pintu di belakang rumah. Pintu rumah dicat dengan cat minyak kerana ia lebih tahan dengan cuaca panas dan hujan yang tidak menentu sepanjang tahun. Kesemua pintu juga diperbuat daripada kayu yang tahan lasak dan keras supaya tidak mudah dimakan oleh serangga perosak. Seterusnya ialah struktur bendul. Bendul merupakan perhiasan pada bangunan. Ia merupakan kerangka yang memberi ketahanan pada struktur rumah. Bendul terdapat pada tepi keliling bangunan serta pembinaannya bertujuan sebagai pemisah antara komponen atau unit rumah dan berfungsi sebagai penutup hujung lantai supaya nampak kemas. Tambahan itu, menurut kajian, bendul yang terletak di lantai muka pintu rumah perlu dilangkah dan tidak boleh dipijak. Ini kerana ia adalah pantang larang. Jika dipijak, ia bermaksud hilangnya rasa hormat tetamu yang datang kerana umpama memijak kepala tuan rumah. Akhir sekali ialah mengenai struktur tingkap. Terdapat pelbagai variasi tingkap rumah Melayu Melaka mengikut cita rasa dan kepandaian tukang-tukang rumah dahulu. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh kami, kebanyakan tingkap yang dibina adalah bukannya keluar dan mempunyai kayu kekisi di bahagian bawah tingkap sebagai peredaran udara keluar dan masuk.
serta sebagai palang keselamatan bagi anak-anak kecil. Selain itu, pakaian tingkap juga tidak terlepas daripada hasil kerja tangan yang halus dan menampakkan ciri-ciri kemelayuannya. Seterusnya, kita beralih pula kepada konsep susun atur ruang rumah bumbung bendera Malaysia. Seperti kita sedia maklum, rumah tradisional Melayu direka berdasarkan keperluan ruang, budaya, adaptasi terhadap iklim dan cuaca serta penggunaan bahan binaan yang terdapat di sekelilingnya. Ruang rumah tradisional Melayu terdiri daripada serambi, ruang ibu, bilik, ruang dapur, ruang selang, loteng dan banyak lagi. Rancangan susun atur ruang rumah ini menterjemah sosio-budaya masyarakat Melayu. Baiklah, apabila menaiki anak tangga di rumah bumbung bendera Malaysia, ruang pertama yang terlihat ialah serambi yang menjadi identiti rumah tradisional Melaka. Serambi rumah Melayu boleh didefinisikan sebagai sebuah ruang yang bersifat terbuka, luas dan memanjang yang berada di kedudukan paling hadapan dalam reka bentuk rumah tradisional Melayu. Menurut Puan Aminah, kedudukan serambi yang diletakkan di ruang hadapan rumah adalah berfungsi untuk menyambut tetamu dan tempat di mana kaum lelaki duduk berbual antara satu sama lain. Namun begitu, serambi di rumah bumbung bendera ini telah mengalami pengubahsuaian iaitu penambahan dinding di sekelilingnya dan dibahagikan kepada dua ruang. Ruang pertama dijadikan ruang rasmi ketika menerima tetamu, manakala ruang kedua adalah lebih kecil yang menempatkan almari hiasan serta barangan antik bagi tujuan pameran. Seterusnya, ruang kedua ialah rumah ibu. Rumah ibu merupakan ruang utama keluarga ianya menepati keperluan budaya masyarakat Melayu yang mengutamakan layanan terhadap tetamu dan pada masa yang sama menjaga tahap privasi ahli keluarga mengikut hukum dan prinsip Islam. Ruang ini dipanggil rumah ibu adalah bersempena untuk menghormati peranan ibu sebagai pengurus rumah dan penyeri keluarga. Ibu juga dianggap mempunyai kedudukan yang mulia dan harus dihormati, sesuai dengan nama dan fungsinya sebagai tempat ahli keluarga beristirahat dan bersantai bersama. Ini jelas menunjukkan masyarakat Melayu amat mementingkan ikatan silaturahim antara ahli keluarga agar bahagia dan harmoni. Bahagian rumah ibu atau rumah tengah juga dikatakan menjadi tempat pelbagai acara termasuk yang khusus untuk wanita dalam urusan adat seperti perkahwinan. Ruang rumah ibu di rumah bendera ini dihiasi dengan dekorasi barang-barang antik seperti permainan tradisional iaitu congkak, batu seremban, alat pemutar muzik dan banyak lagi. Rumah ibu terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bilik tidur, ruang dewan dan loteng. Bilik di dalam rumah tradisional Melayu dibina dalam keadaan boleh ditambah dan dikurangkan mengikut keperluan dan jumlah ahli keluarga. Di rumah bumbung bendera Malaysia, terdapat beberapa buah bilik yang berukuran sederhana. Bilik utama dihiasi seperti bilik pengantin dan dijadikan contoh bagi bilik tidur pasangan pengantin selepas upacara perkahwinan dilaksanakan. Bilik tidur merupakan ruang peribadi ahli keluarga dan tidak boleh sewenang-wenangnya dimasuki oleh tetamu tanpa kebenaran. Selain bilik utama, di dalam salah satu bilik di rumah tersebut, terdapat tangga kayu curam yang dibina sebagai laluan untuk naik ke loteng rumah. Terima kasih Saudari Ili atas penerangan tersebut. Jadi marilah kita beralih kepada susun atur ruang rumah yang seterusnya. Di dalam rumah Melayu Melaka ini, terdapat pada ruang tengah sebuah ruang di antara bumbung dengan bilik yang dipanggil loteng. Loteng merupakan ruang di bahagian bumbung rumah yang dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang di samping kegunaannya sebagai tempat tidur untuk anak-anak gadis apabila terdapat sesuatu majlis. Di bahagian tersebut juga terdapat sebuah tangga yang dibina untuk naik ke loteng rumah. Tangga ini dibina agak curam dan tidak terlalu condong agar dapat menjimatkan ruang dalam rumah tersebut. Menurut temu bual bersama Puan Aminah, beliau menyatakan bahawa pada zaman dahulu, loteng kebiasaannya menjadi ruang peribadi untuk kegunaan anak dara. Sebagai contohnya, mereka akan naik ke loteng apabila terdapat tetamu lelaki yang berkunjung ke rumah tersebut. Hal ini bertujuan menjaga batas pergaulan dan memelihara pandangan para tetamu khususnya dalam memelihara maruah serta aurat kaum wanita. Tambahan pula, masyarakat Melayu amat sinonim dengan Islam.
Maka setiap sudut dan susun atur ruang rumah dibina dengan mengutamakan aspek-aspek keselesaan, keselamatan dan penuh dengan kesenian yang melambangkan keunikan masyarakat Melayu, sekaligus menekankan aspek-aspek pembudayaan Islam. Menurut beliau juga, pada era penjajahan dahulu, loteng turut dijadikan sebagai tempat untuk anak-anak gadis bersembunyi. Bahagian rumah yang seterusnya ialah selang. Selang merupakan ruang pemisah di antara rumah ibu dan dapur. Selang turut berperanan sebagai ruang bersembang untuk kaum wanita serta merupakan pelanta kepada sebahagian fungsi dapur. Selang mempunyai ketinggian yang sedikit rendah dari aras rumah ibu dan dapur serta mempunyai dinding. Berdasarkan lawatan ke rumah Puan Aminah di Kampung Morton tersebut, terdapat pelbagai koleksi antik yang dipamerkan di bahagian selang tersebut. Antaranya ialah peralatan lama seperti televisyen hitam putih, radio, basikal lama, gambar-gambar kenangan, salah-silah keluarga dan barangan peribadi milik tuan rumah. Seterusnya, dapur pula berada di bahagian belakang rumah. Dapur merupakan tempat untuk memasak dan menikmati juadah tengah hari dan makan malam. Dapur juga dikatakan sebagai ruang khas bagi menempatkan kaum ibu atau wanita untuk berbincang, berhibur dan pada malamnya untuk tidur. Menurut Puan Aminah bahawa pada asalnya, bahagian dapur lama rumah ini telah terbakar dan merosakkan hampir keseluruhan ruang dapur dan peralatan dapur tersebut. Justru bahagian dapur terbaru telah mengalami banyak perubahan dari segi peralatan dan reka bentuknya, iaitu dari rekaan dapur lama ke rekaan dapur moden yang lebih canggih. Namun begitu, rekaan dapur baharu ini masih mengekalkan sebahagian ciri-ciri reka bentuk yang lama. Maka jelaslah bahawa peredaran zaman yang pesat mendorong pemilik rumah mengubah suai sedikit sebanyak susun atur ruang serta peralatan rumah bertujuan memenuhi keperluan semasa. Maka tidak hairanlah bahawa di bahagian hadapan, rumah ini masih mengekalkan identitinya sebagai rumah Melayu Melaka, namun di bahagian belakang rumah, iaitu dapur, telah diubah suai menggunakan batu bata. Baiklah, kita berada pada bahagian terakhir perbincangan kajian rumah tradisional bendera Malaysia kepunyaan Puan Aminah, iaitu motif serta elemen yang terdapat pada struktur dalaman ruang rumah tersebut. Motif atau elemen yang terdapat semasa kajian lapangan yang kami lakukan iaitu elemen ukiran. Elemen ukiran di dalam rumah bendera Malaysia telah menarik perhatian kerana terdapat beberapa ukiran yang unik serta seni ukirannya yang halus dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Salah satu motif ukiran yang terdapat di dalam ruang rumah tersebut adalah ukiran tebuk tembus. Terdapat banyak ukiran tebuk tembus yang mempamerkan corak geometri dan bunga. Menurut Puan Aminah, seni bina rumah tradisional tersebut memang banyak menekankan elemen nostalgia memandangkan usia rumahnya yang sudah berabad, iaitu sejak peninggalan nenek moyang beliau lagi. Jadi, tidak hairanlah banyak gambaran klasik kerana ia seni bina dari empunya karya orang lama yang kreatif dan berseni. Motif ukiran bukan sahaja untuk menambahkan seri atau nilai estetik pada binaan, namun ia mempunyai fungsi yang signifikan. Misalnya, motif ukiran tebuk tembus itu tadi yang telah menyumbang kepada laluan udara serta pencahayaan. Justeru, bagi penyediaan rumah yang selesa dan teratur, aspek ini perlu diambil kira dalam seni bina rumah. Selanjutnya, kita beralih pula pada ukiran lain yang terdapat di dalam ruang rumah tersebut, iaitu ukiran lukisan geris yang bersifat tampak atau dalam erti kata lain, ukiran timbul pada pintu rumah utama bendera Malaysia. Menurutnya, ukiran tersebut dihasilkan oleh adiknya atas dasar bagi menegaskan lagi ciri kemelayuan rumah tradisional Melaka. Ia juga menunjukkan simbolik kebesaran, identiti orang Melayu dan kegagahan warisan yang dimiliki. Ringkasnya, keunikan dan keindahan orang Melayu boleh dilihat pada motif-motif ukiran yang terdapat pada bahagian-bahagian tertentu dalam rumah bendera Malaysia. Dengan demikian, rumah tradisional Melaka telah mempamerkan satu seni bina yang unik dan kreatif serta ia mempunyai nilai estetika yang tinggi. Begitu juga rumah bendera Malaysia Puan Aminah yang bukan sahaja mengapresiasikan reka bentuk, struktur rumah, motif dan seni bina yang menarik,
reka bentuk yang mempamerkan ciri kemelayuan perlulah diperluas dan dikekalkan bagi kepentingan dan keharmonian sejagat. Hal ini penting agar khazanah warisan rumah tradisional Melayu Melaka terus kekal, tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas.